asas Iya, betul. Didikan agama tak cukup. Ada orang boleh dapat A dalam agama tapi tak langsung mengamalkan apa yang dia belajar. Ya. So pada saya pendedahan agama itu tak cukup, tapi yang penting ialah penghayatan agama. Penghayatan agama itu penting. Ya. Itu sebabnya bila Nabi SAW bersabda, berbuat baiklah kepada orang tuamu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. Jadi jangan marahlah ya para penonton, para pembaca, para ya, kalaulah misalnya ada orang mengatakan, oh anak kamu kurang ajar kat kamu, mungkin sebab kamu kurang ajar pada mak bapak kamu. So jangan kecil hati. Mungkin kita sedar tak sedar kita kurang ajar pada mak bapak kita, maka Allah balas dengan anak-anak kita kurang ajar kat kita. Itu hadis Nabi. Itu satu. Ya. Yang keduanya ialah kadang-kadang anak-anak ini tidak dididik dengan penghayatan bahawa menderhaka pada orang tua adalah satu dosa besar. Ya, selepas syirik pada Allah, ya, dosa yang besar ialah menderhaka pada orang tua. Ya, dan yang ketiganya dalam hadis itu sumpah palsu. Awak dalam mahkamah jadi saksi bersumpah palsu. Oh, itu dah dekat-dekat syirik tu. Derhaka pada orang tua dekat-dekat syirik. Dan Nabi bersabda, dosa yang Allah akan balas semasa di atas muka bumi ialah dosa derhaka pada orang tua. Bukan syirik pada Allah. Syirik pada Allah akan diseksa kat neraka nanti. Tapi dosa pada mak bapak, terutamanya mak Nurul ya, dan para penonton ya, dibalas di dunia. Memang di dunia kena. Confirm. Oh, saya dah nampak anak-anak yang kurang ajar pada mak bapaknya di dunia sengsara, di akhirat tak lepas selagi mak bapaknya tidak mengampunkan mereka. Jadi ini artinya walaupun dididik tentang agama tadi tak ada penghayatan, itu satu. Tapi mak bapak pun tidak tak boleh berlepas tangan. Saya selalu sebut dalam kursus parenting, kursus keibubapaan, yang sekarang saya sibuk memberi kursus ibu bapa sebagai motivator. Itu yang sekarang saya war-warkan satu negara. Ya, salah satu punca anak-anak derhaka, kurang ajar, melawan orang tua ialah sebab mak, terutamanya mak lah, jangan marah mak ya, mak dengan tak sedar mendidik anak untuk derhaka. Ya ke? Adakah mak ada anak untuk derhaka? Ada. Bila seorang ibu menyuruh anaknya buat kerja sampai 3-4 kali baru nak bergerak, dia telah didik anak. Azlan, mandi nak? Adalah budak nama Mio Azlan. Contoh. Budak mana aku tak tahulah. Ya. Azlan, mandi, kejap mak. Itu derhaka tu. Azlan, mandi. Nak jelo. Azlan, bisio. Bila mak kena suruh anak 3-4 kali baru anak bertindak, mak sejak anak tu kecil telah didik anak tu untuk derhaka. Mak, ayah patutnya mendidik anak mereka. Sebenarnya bila saya tengok drama orang putih ya, drama barat ni, bukan kita mengagung mereka. Cuba tengok. Please go to your room now. Pum, tak ada nak. No, I don't want. Tak ada. Sebab saya memang tahu, saya pernah belajar di Amerika, anak-anak dididik dengan penuh penghayatan bahawa mak bapak cakap sekali kena pergi. No matter what, pergi ikut. Dahsyat. Dia bukannya garang, dia bukan mesti pukul, tapi dah didik sejak kecil. Could you please go to your room? Tak ada question ask. So, masuk bilik. Could you please go upstairs? Could you please memang dia akan ikut. Ini cara mereka didik dengan betul. Jadi mereka tak didik anak untuk derhaka. Tapi bila anak dah besar, kurang ajar tu cerita lain. Tapi saya nak suruh mak bapak cari jalan, cari ilmu, cari doa khusus. Bagaimana nak pastikan anak kita cakap sekali terus ikut. Jadi ini akan membentuk anak-anak yang patuh, yang tidak derhaka, yang tidak akan melawan cakap mak bapak. Saya pesan kat isteri saya sejak kami ada anak yang sulung tahun 82, saya pesan yang cakap ke anak sekali saja. Sebenarnya ni dia, saya nak bagi tip lah sikit. Bagaimana nak dapatkan anak supaya tidak menderhaka pada orang tuanya. Ya. Pertamanya, tidak melawan, tidak derhaka, tidak bertanggung-tanggung. Satu ialah doa dan doa dan doa dan doa. Doa tiap-tiap lepas, ya Allah. Masa mengandung pun mak, masa bapak, anak isterinya mengandung, bapak kan, ya Allah, dah gunakan kami anak yang soleh, yang patuh, yang tidak melawan. Itu satu. Ya. Yang keduanya, doa untuk melembutkan hati anak sejak kecil, sejak anak tu menyusu, doakanlah Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, Al-Insyirah, Nashrah. Lepas tu surah Toha ayat 1 hingga 5 kata ulama, ini akan melembutkan hati anak. Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24 akan melembutkan hati anak. Dan dalam ulama-ulama mengajar doa pembuka 12 pintu. Doanya akan menyebabkan anak-anak kita jadi hebat, cemerlang, bijak dan mudah dengar cakap orang tuanya.
Ya, doa-doa pintu ialah Allahumma aftah li abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Ya Arhamar Rahimin, 12 pintu terbuka. So cari doa ni di mana-mana di buku-buku. Ni. So ni 5-6 doa untuk merangsang anak jadi baik, jadi taat. Satu. Yang kedua, ulama pesan, sentuh hatinya sebelum dapat menyuruh dia untuk bertindak. Sentuh hatinya. Orang yang tersentuh hatinya mudah mendengar cakap orang tuanya, mendengar arahan dan gesaan. Ya? So, sentuh hatinya dengan penuh kasih sayang, bagi cerita-cerita Al-Qamah, cerita Juraij, cerita-cerita zaman Nabi, cerita-cerita sekarang, cerita si Tanggang, cerita yang dapat jadi pengajaran lah. Ya? Dan banyak cerita-cerita, contoh-contoh jelas zaman dulu dan zaman sekarang yang boleh menyentuh hati anak-anak. Dua. Yang ketiga, ini dia. Tunjukkan contoh yang terbaik. Mak bapak mempamerkan contoh yang terbaik. Jadi kedua hasanah, model-model yang baik. Ya, tengok sepupu kamu tu. Sepupu kamu tu jadi pandai masuk universiti sebab mak dia cakap sekali dia terus buat. Tunjukkan contoh yang anak nampak. Oh betul lah. Sepupu aku tu mak dia cukup sekali mesti ikut. Tengok sekarang masuk universiti, yang seorang tu jadi profesor, yang tu jadi macam-macam lah pegawai tinggi sebab dia patuh cakap mak bapaknya. Ini model-model. Yang langkah keempat ialah kita kena hormati anak. Kalau anak-anak kita nak suruh apa-apa, kita hormat dulu. Ya, contoh Nurul tengah buat apa sayang? Nurul tengah buat apa? Jangan kata, Nurul, tolong mak masak. Nanti dulu tanya, Nurul tengah buat apa? Tengah buat homework mak. Okey, bagus. Siap homework, boleh tak tolong ibu? So artinya kita hormati dia, kita respect apa yang dia sedang buat. Ramai mak bapak kadang terlepas pandang. Saya tak katakan semua mak bapak tak buat, tapi kan terlepas pandang. Respect dia. Bila kita menghormati anak-anak, maka anak-anak mudah menghormati mak bapak. Macam mana nak hormat? Tengok apa dia sedang buat. Suruh anak nama Azlan ni mandi, tengah dia tengok last part nak tengok Ultraman. Ultraman tengah nak lawan dengan monster. Ingat Azlan? Monster, bateri pun masih hijau. Belum lagi kuning pun bateri Ultraman. Pernah tengok Azlan? Pernah. Oh, Azlan tengok juga rupanya. Ya. So artinya kita respect dia. Ya, apa dia buat, ya, dan kita dah kita hormati dia, baguslah. Langkah seterusnya negosiasi. Okey, nak tolong ibu masak pukul apa sayang? Pukul 5.30 lepas main. Okey, 5.30 boleh tolong ibu ya. Kita respect dia. Jangan, okey, saya boleh tolong ibu masak pukul 12 malam. Itu tak boleh lah. Negosiasi, kita bincang. Sekarang tengah buat homework, nak rehat kerja, nak dengar radio. Fine. So bila boleh tolong ibu masak? 5.30 boleh lah. Okey. Lepas main asar, tolong ibu ya. So kita negotiate. Dah negotiate, dah setuju 5.30. Pukul 5.30 terus. Tadi janji kan sayang, nak tolong ibu pukul 5.30. Sayang, terus. Tarik tangannya pelan-pelan. Janji tadi kan. Lepas negosiasi kita kuat kuasakan. Ramai mak bapak pukul apa nak mandi pukul 6. Dah pukul 6 dia relax je. Dia tak kuat kuasakan. Maka nak lah aku cakap je pukul 6. Mak aku tak ada apa-apa pun. Ini silap. Dah janji pukul 6, tu cara Mak Saleh mengajar. Tu cara Nabi mengajar. Ya, pukul 6. Okey pukul 6. Pegang tangan dia, jom sayang. Janji nak mandi pukul 6, tarik tangannya pelan-pelan. No more argument sebab dia dah negosiasi dah. Awak sendiri yang cakap, anak sendiri yang mengatakan nak mandi pukul 6. Okey. Dah habis, kita kuat-kuasakan, barulah bila anak tu dah ikut arahan, pukul 6 mandi, malam tu kita berikan penghargaan. Kita beri penghargaan, kita beri pengiktirafan. Ini cakap, bah, tadi kan Azlan kan, janji pukul 6 mandi, bah. Isteri cakap kat suami. Jadi anak pun seronok, kembang dia seronok. Ya, panggil Nek, tahu tak Nenek? Nurul tadi janji nak masak, nak tolong ibu masak kan? 5.30, pukul 5.30 tepat dia tolong masak Nenek. Bagusnya Nurul ni. Nurul ni baru umur 17 ni. Baru 17 tahun. Boleh pinang dah. Contoh. Ya, punya cantik, hebahkan. Penghargaan dan apresiasi. Ini dia langkah-langkah yang mak bapak boleh buat untuk membentuk anak-anak supaya taat pada orang tua, maka dapat menghindarkan masalah kurang ajar, berontak, derhaka, anak pukul mak bapak dan sebagainya. Nasihat doktor je, nasihat untuk akan datang ni. Kalau ada benda ni berlaku lagi. Bila berlaku masalah, ya. Bila berlaku sebuah masalah, langkah pertama ialah tengok paradigma kita. Ya. So
paradigma masyarakat, paradigma pemimpin kena tengok. Oh, masalah rumah tangga, anak-anak kurang ajar ni. Yang paradigma pemimpin kata, oh, ini salah orang tua. Ini salah mak bapak. Ya, ini guru-guru tak betul. Tak boleh. Tak boleh, tukar paradigma dulu. Untuk masalah semasa disebabkan oleh pemikiran semasa. Untuk menyelesaikan masalah semasa, kena tukar cara berfikir semasa. Contohnya, saya seorang pemimpin. Tak kisahlah di tahap mana. So, masyarakat, masalah anak-anak kurang ajar pada mak bapak. Saya sebagai pemimpin kena berfikir, ni apa orang tua ni, mak bapak ni bodoh, tak pandai didik anak. No. Apa silap aku? Di mana silap aku sebagai pemimpin? Sampai ramai orang, anak-anak ni kurang ajar kepada mak bapak mereka. Aku sebagai pemimpin, di mana silap aku? Apa yang aku belum buat? Adakah aku kurang doa? Kurang program pendidikan? Kurang kempen? Kurang menunjukkan contoh? Kurang berceramah? Kurang apa? Di mana silap aku? Kalau semua orang, pemimpin tanya di mana silap aku, mak bapak bertanya di mana silap aku, anak-anak bertanya di mana silap aku, guru-guru bertanya di mana silap aku. Bukannya, ini semua silap, ini semua silap. Jangan tunjuk salah orang. Tengok, ini maksud saya, langkah pertama, tukar paradigma bila ada masalah. Ya. Nombor dua, ya, ialah, ini dia. Sebenarnya, ini kata ulama sufi. Bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kan cantik tu? Kan cantik tu? So, hubungan, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, mak bapak perbaiki hubungan dengan Allah, guru-guru, pemimpin, anak-anak, ya, semua pihak perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Anak dengan anak bertambah mesra, anak dengan mak bapak jadi baik, mak bapak dengan anak baik, anak murid dengan guru baik, guru dengan anak murid baik. Tengok, ini bukannya saya cakap saya, ni cakap ulama yang kalau kita fikirkan, munasabah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, Allah akan perbaiki hubungan kita sesama manusia. Dua pendekatan. Pendekatan yang ketiga yang saya nampak ialah semua masalah anak-anak, masalah rumah tangga bermula dengan, ini dia, jangan marah ya, hubungan suami isteri yang kurang baik. Ya, sebab kajian di Selangor, di tempat lain yang saya dan orang lain terlibat, ya, 95% remaja bermasalah di Selangor, ya, mungkin di Malaysia pun sama, datangnya dari rumah tangga yang mak bapak sering bergaduh. Bila mak bapak sering bertengkar, stres, maka malaikat rahmat keluar dari rumah tangga. Anak-anak jadi kurang ajar, anak-anak bermasalah, anak-anak stres, anak terlibat dengan masalah sosial dan sebagainya. Tak heranlah. So, mak bapak perbaiki hubungan. Ya. Lepas tu, ubah suasana rumah tangga. Terlampau rileks, hancur. Terlampau longgar. Terlampau ketat, rosak. Jadi, kena ambil perimbangan yang seimbang. Dan kata ulama', dan ikut kajian psikologi, ngam. Sebenarnya saya suka mengkaji apa kata ulama', apa kata psikologi. Kita gabungkan. Pendekatan yang terbaik untuk mendidik keluarga anak-anak untuk jadi hebat cemerlang, untuk menghindarkan masalah-masalah yang kita sebut tadi, ialah kaedah 80-20. Ini macam Pareto Law, macam undang-undang Pareto. 80-20. Artinya 80% kaedah kasih sayang, kaedah at-targhib, kaedah peluk, cium, bagi hadiah, ya, rangsangan-rangsangan positif. 20% marah, rotan, hukum, kurangkan allowance, ya, bagi kata orang putih, grounded, ya. So, itu pendekatan yang paling sesuai untuk mendidik anak jadi hebat. 80-20, 80% keadaan at-targhib, kasih sayang, the carrot approach. 20% rotan, marah, tegur, kritik. Itu dia. Dan itulah, ya, yang paling penting juga untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tarik hidayah dari Allah. Bila mak bapak dapat tarik hidayah dari Allah dengan sembahyang berjamaah, makan bersama, ya, sentiasa solat taubat, kasih sayang dalam rumah tangga, ya, menerima tetamu dengan hormat, banyak baca Quran, banyak memaafkan, doa mendoakan. Ini semua cara nak tarik hidayah. Bila mak bapak dapat hidayah, ada tak masalah yang tak selesai? Selesai. Hidayah dapat. Itu dia, tarik hidayah. Ya. Of course, ini dia. Punca masalah-masalah ni rupanya bila dikaji, saya tanya ramai ulama, mereka mengatakan salah satu punca masalah semua ni ialah disebabkan oleh rezeki tak berkat. Nampak? Rezeki tak berkat, rumah tangga kucar kaca. Rezeki tak berkat, anak-anak jadi kurang ajar. Jadi
Berkat rezeki ni apa? Mak bapak kerja sungguh-sungguh, jangan ponteng, disiplin, jangan tipu, jangan rasuah, jangan terlibat, jangan syubhah. So ni benda ni berkaitan. Ini dia. So of course lah, ayahnya banyak lah lagi kalau kita senaraikan. Tapi bila mak bapak perbaiki hubungan dia dengan mak bapaknya, ibu bapa berbuat baik pada ibu bapa mereka, maka anak-anak akan buat baik kat kita. Kan Nabi bersabda, redha Allah bergantung kepada redha mak bapa. Murka Allah bergantung kepada murka mak bapa. So bila kita buat baik pada orang tua kita, anak-anak kita buat baik kat kita dan sebagainya, ya. Dan yang lainnya, kita kena banyak ilmu lah, ya. Kena cari ilmu, cari keterampilan keibubapaan. Ya, sebabnya saya selalu menganjurkan mak bapak biasa-biasa, biasalah yang memberitahu anak-anak. Mak bapak yang cemerlang, dia bagi penerangan, ya, bagi penerangan dengan detail supaya ada penghayatan. Mak bapak misali dirinya sebagai contoh teladan. Mak bapak misali dirinya sebagai contoh teladan. Mak bapak sebagai motivator, mak bapak yang mendorong anak-anak supaya berubah dan berubah dan berubah jadi hebat. Lebih hebat daripada mak bapak sendiri. Itu mak bapak sebagai motivator. Artinya kena cari ilmu. Dengan ilmu, semua yang kita bincangkan masalah ini, insya-Allah satu persatu akan dapat diselesaikan. Banyaklah tu.